Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aikal Hakim, mewakili kumpulan Sweet Flag dan rakan-rakan saya. Hai semua, nama saya Denny. Hai semua, nama saya Iman. Hai semua, nama saya Kurata Aini binti Rosli. Hai, nama saya Nur Edina Syira. Saya Aina Nazira, boleh panggil Aina. Seedling Production. How to produce high-quality seedlings in containers. To prepare the substrate, collect soil from a clean area, plus well-decomposed manure and carbon. Ni tanah yang kita boleh guna iaitu option 1 yang petani semua gunakan iaitu tanah kebun. Yang tengah tu baja yang mudah untuk mereput dan yang terakhir sekali hampas padi yang telah diproses. Carbonized rice husk or sand. Dia ada ayak tanah kebun tu, guna ayak pasir tu nak hancurkan baja yang reput tu. Sebab baja reput tu daripada contohnya najis haiwan, ada manfaat dia yang tersendiri untuk tumbuhan yang akan kita tumbuhkan nanti. Okay? Okey, faham. Okey. Function kita ayakkan tanah tu untuk mengasingkan tanah yang halus dan batu-batuan yang keras lah yang besar. Jadinya tanah yang halus ni adalah yang terbaik untuk pertumbuhan anak-anak pokok lah dan anak-anak tumbuhan seperti sawi, pakcoy dan sebagainya. Depending on the soil type, for 1 to 2 parts of soil. 1 part well-decomposed manure and 1 to 2 parts carbonized rice husk. Place the ingredients in a heat-resistant container. Okey, yang kita nampak daripada video ni, 3 bahan tadi kita akan campurkan 3 bahagian tersebut, dan yang paling penting kita kena panaskan supaya campuran ini menjadi lebih lembut. Okey. Nak tanya, kalau campuran ni kan kita panaskan kan, jadi untuk panaskan tu kita perlu suhu yang tetap atau tidak? Soalan yang bagus ini. Okey. Sebenarnya dia tiada suhu ataupun suhu yang tetap lah. Yang penting jangan terlalu panas dan jangan terlalu sejuk. Dia yang tengah-tengah, okey, cukup. On a fire. If the soil is heavy, add more rice husk. Add water and dampen the mixture. Okey, basahkan kita punya campuran tersebut dengan air supaya kita boleh gumpalkan campuran ini menjadi satu gumpalan yang kita akan tengok sekejap lagi. Gumpalan dia warna hitam yang boleh kita akan letakkan dalam satu tempat nanti. Kita akan tengok dalam video seterusnya sekejap lagi. Stir continuously. Do not allow the mixture to dry. The steam produced reduces pathogens. Okay, stop. Okay, seperti yang kita dapat lihat, ini adalah option kedua untuk kita pilih jenis tanah yang kita akan gunakan untuk tanaman. Jadi ini adalah peat moss ataupun tanah gambut. Jadi tanah gambut ni banyak digunakan oleh para petani atas banyak keistimewaannya atau kelebihannya. Salah satunya tanah gambut ni mempunyai keupayaan untuk menyimpan nutrien dan air. Jadi secara tidak langsung kelebihan ni akan memberikan manfaat kepada petani untuk menjimatkan kos dari segi baja dan penggunaan air. Serta selain tu tanah gambut ni menyediakan pengudaraan
yang seimbang kepada akar dan juga dia mempunyai kapasiti pegangan air yang tinggi serta mempunyai sifat pengudaraan yang baik untuk tanaman. Okey. Teruskan. Sebelum saya teruskan, Dani, saya nak tanya. So, kebanyakan orang ataupun pilihan Dani sendiri, option mana? Yang pertama ke yang kedua lebih bagus? Okey, bagi saya akan pilih option kedua kerana mudah untuk didapatkan berbanding option pertama yang kita lebih agak rumit untuk kita campur-campurkan berbagai jenis medium. Dan selain tu tanah gambut ini juga mempunyai banyak kelebihan lain yang lebih membuatkan dia lebih punya kelebihan berbanding tanah yang kita tengok sebelum ni. Antaranya tanah ni dia subur. Okey, stop. Okey, seperti yang kita dapat tengok, ini adalah seedling tray. Okey, sebelum kita memulakan proses penanaman, kita perlu memilih jenis seedling tray yang betul bergantung kepada jenis tanaman yang akan kita gunakan. So, secara asasnya kita ada 3 jenis seedling tray, iaitu seedling tray yang rata ataupun wooden seed tray yang dibuat pada kayu. Dan juga cell seed tray ataupun yang kita dapat lihat mana di sini kita boleh lihat dia akan mengelakkan tumbuhan daripada akarnya berselirat serta ianya menjimatkan ruang, dan seperti yang kita tahu tray ni dia ada lubang di bahagian bawahnya di mana dia boleh melepaskan lebihan air keluar. Okey, teruskan. Choose your seedling tray depending on the type of crop. Jadi kita akan membuat satu lubang, jangan terlalu dalam, dan meletakkan biji benih kita yang apa yang kita nak tanam lah. Kita meletakkan satu lubang sebiji benih. Pengudaraan dan pencahayaan matahari tidak dapat diakses, tidak dapat disampaikan sekiranya lubang terlalu dalam. Kita masukkan biji benih itu berdasarkan saiz biji benih. Jika saiz biji benih itu besar, kita masukkan satu lah. Kalau saiz yang kecil seperti biji sawi, kita boleh letak 2 atau 3 atau lebih, tapi jangan terlalu banyak. Use 1 seed per hole. Do not sow coated seeds. The sowing depth equals the size of 2 seeds. Do not sow too deep. If the weather is cold, pre-germination is advised. The seedlings Stop. produced are Cuaca sejuk ni, dia sangat sesuai untuk pencabahan biji benih untuk menghasilkan anak pokok yang sihat. So bila anak pokok tu sihat, kita boleh elakkan penyakit bawaan tanah. Korang tahu tak apa tu penyakit bawaan tanah? Penyakit bawaan tanah tu adalah penyakit yang tumbuhan dapat daripada mikroorganisma yang ada dalam tanah. Jadi kebanyakan pokok yang terkena penyakit bawaan tanah ni kita tak dapat kesan dengan mata kasar. Tapi kita hanya dapat lihat tumbuhan tu terkena penyakit tu bila dia dah besar. Jadi pentinglah untuk kita elakkan daripada pokok kita ni terkena penyakit bawaan tanah. are healthy, no soil-borne disease. When ready, place the trays in a nursery. The seedlings will be protected from sun stress, rain damage, and insect virus transmission. Water in the mornings and mid-afternoons, and never let a plant wilt. Tadi dekat dalam video ni dia ada tunjuk dah tapak semayan tu macam mana. Di tapak semayan tu kita kena pindahkan pokok dalam tapak semayan tu supaya pokok kita tu tak dapat sinar UV secara terus, dan untuk elakkan daripada pokok kita tu menjadi terlalu panas lah. Okay, tahu tak apa tu transpirasi? Okay, seperti yang kita belajar daripada subjek sains sebelum ni, transpirasi ni adalah proses kehilangan air daripada tumbuhan melalui sel pengawal. Regular check of seedling growth is necessary. Always control the environment. The seedlings are uniform, healthy, with a strong root Kita system. kena buat.
Yang pertama, kita kena siram pokok tu awal pagi ataupun lewat petang. Lepas tu sebab ni kan anak pokok, jadi kita kena selalu periksa keadaan pokok tu. Macam kita jaga budak lah. So kita kena selalu jaga dia, kena tengok keadaan dia okey ke tak. Sebab pokok kecil ni terlalu sensitif untuk membesar. Jadi kita kena selalu check keadaan dia dari semasa ke semasa. Do not forget to harden the seedling before transplanting by reducing watering and increasing sun exposure. Kesimpulannya daripada video reaction kita orang, orang ramai perlu mengambil inisiatif untuk menanam lebih banyak pokok bagi mengurangkan kesan cuaca yang panas dan kering. Itu saja komen dan reaksi kita orang kumpulan Sweet Flag. Sekian, terima kasih.